Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak dalam satu je sesi hari ini, hari Jumaat 6 sehingga jam 8 insya-Allah. Dan topik kita adalah pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Jadi kita akan sambung perbincangan kita mengenai market dynamic yang kita dah cover satu minggu ni. Dan hari ini adalah terakhir dia. Minggu depan kita start balik topik satu. Pembentukan minda pedagang, pembentukan portfolio dagangan, dan lepas tu kita tengok sistem balik ya. Jadi beredar alternate lah ya. Jadi hari ini pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Wassalam Kimi. Okey, jadi sebelum kita mula seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya, Waalaikumsalam Fikri. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Ni satu yang saya nak sebut ya. Siapa ingat kita sebelum kita tengok kepada pasaran, siapa ingat kita dah bincangkan mengenai ini? Mengenai euro US dollar ni ya. Wassalam Sufi. Siapa ingat kita pernah bincangkan dan ini adalah bertujuan untuk position trade. Ini bukan untuk anda trade harian. Saya akan pegang position ni tak tahulah sampai bila XM ada. Saya akan pegang position ni lama Okey. Kita akan sentuh benda ni dalam topik kita pada hari ini, iaitu mengenai dinamik songsang. Apalah pula dinamik songsang Itu adalah satu apabila kita jangkakan, ini adalah dekat daily weekly chart punya trade Ini adalah untuk position trade yang saya akan pegang lama. Okey. Jadi dalam dynamic songsang itu adalah salah satu daripada variasi kepada US dollar dynamic. Dalam dynamic songsang anda akan dapati US dollar JPY dalam fraktal yang sama berbanding dengan yen pair yang lain, dia bergerak berlawan arah. Kita ada pergerakan itu berlaku pada pada bulan 3 tahun lepas. Siapa ingat mengenai pergerakan US dollar JPY? US dollar JPY pada tahun lepas apabila pergerakan ini berlaku. Pergerakan ini this move berlaku. Pergerakan ini ke bawah. Okey. Jadi UJ bergerak ke bawah dalam fraktal daily Okey, ingat yang ni Saya hujung minggu ni saya main-main dengan chart. Kita akan ada dua screen macam dulu Sabar. Okey. Ini adalah untuk US dollar JPY ke bawah. Sebaliknya, kalau anda lihat yen pair yang lain, kita ambil AUD JPY pada masa yang sama, pada movement yang sama, structure yang sama, bergerak ke atas. Itu adalah apabila kita ada UJ tadi ke bawah, yen pair yang lain ke atas. Itu adalah salah satu daripada variasi untuk untuk dollar dynamic. Okey, dan itu adalah masa terbaik untuk anda trade US dollar sebab yang di situ adalah bila anda melihat kepada faktor dia bukan yen. Faktor dia adalah US dollar. Balik kepada cerita kita tadi mengenai euro US dollar. Tapi ini bukan untuk anda trade masuk hari ini, besok tutup, kena SL, kena TP. Bukan Itu adalah something yang anda pegang lama I'm talking about 3 bulan ke atas. Itu bukan untuk anda trading, itu lebih kepada untuk anda position trade Position trade salah satu trading tapi lebih panjang masa dia. Balik kepada cerita euro US dollar. Mana euro US dollar
Euro US dollar di mana kita jangkakan US dollar ini akan ke atas selepas melengkapkan pergerakan satu lagi wave ke bawah. Okey. Now, apa kita punya view kepada US dollar JPY movement ini? US dollar JPY dijangka akan buat kejatuhan. Ini weekly chart ya. Kejatuhan daripada kawasan resisten di sini. Okey Sufi. Now, bulan 1 tadi apa yang movement yang lepas March tahun 2020 untuk AUD JPY kita jangkakan dekat sini akan buat this correction dan ke atas. Bila US dollar JPY tadi jatuh ke bawah, ya, accelerate dalam wave 3. Dalam wave 3 ya. Dan ini akan berlaku wave 2 dekat AUD JPY ya. Tetapi kita masuk awal untuk Euro US dollar. Untuk Euro US dollar, sebab movement yang dua tu kalau gabungkan, ini adalah satu correction untuk Euro US dollar yang kita boleh cari peluang. Wave 3 dalam 3. Boleh? Ini bukan untuk anda trade yang anda trade hari-hari. Bukan ya. Ini adalah something yang saya akan pegang lama. Position yang sama yang belum berlaku lagi adalah kepada GBP US dollar di sini. Kalau ada satu lagi low yang dah sampai adalah Euro US dollar. Sebab itu kita jangkakan Euro US dollar ni masih ada satu lagi ke bawah disebabkan GBP ni belum sampai. Ya, ini tak perlu berlaku dan dia boleh pergi direct ke atas. GBP dah hampir tetapi dia belum break. Kalau break ke atas tak ada apa. Saya nak tengok dia break 2 ni. Kalau dia break 2, that's it. US dollar dah lemah. Dollar pair dah ke atas. UJ jatuh. Yen pair yang lain naik ke atas disebabkan kelemahan US dollar dalam fractal cycle yang lebih besar. Jadi mukadimah itu dulu. Sebab ada yang tanya saya apa maksud blue box dekat Euro US dollar ni. Ni saya terangkan ya. Ini sebab ini bukan untuk anda trade hari-hari, ini weekly chart, daily punya entry, bukan H1, bukan H4 Dan kalau dia float beratus pip ni 200, 300 pip itu position trade dan stop loss dia pun 500-600 pip. Itu adalah untuk position trade. Boleh? Intro itu dahulu. Okey. Jadi hari ini apa yang kita sedang lihat dekat pasaran daripada sudut kalendernya, semalam kita ada ECB, nothing much actually tumpuanlah kepada data inflasi hari ini. Kita ada data inflasi untuk PPI untuk Australia, CPI untuk Jepun. Jepun nampaknya CPI dia maksudnya inflasi dia mula terkawal sikit. Kita ada untuk Eropah menunjukkan inflasi adalah lebih tinggi, makin melonjak. Kita ada data untuk consumer spending malam ni, PCE data untuk US pada malam nanti. Data yang lebih penting adalah kepada data consumer spending ni adalah mana consumer spending kat sini. Dalam ni lah saya pun pendapatan peribadi, penggunaan persendirian sebenar. Ini PCE. Tunjangan ni dah kat bahasa Malaysia saya pun tak tahu bahasa dia. Dan data Kanada pada malam ni, GDP Kanada. I don't really care about the news. Yang saya care adalah kepada chart, apa yang kita sedang lihat, apa peluang dagangan Okey. Jadi daripada sudut datanya, kita ada Apple pagi tadi dengan Amazon mengeluarkan laporan perolehan yang tidak cantik tetapi market naik. Now, untuk malam ni
saya menjangkakan there will be a correction. There will be a correction dalam market. Balik kepada chart H1, there will be a correction. There will be, sama ada 4 ni bertahan, kita ada satu lagi kat bawah ni, ataupun kita dah terus naik. Until GU complete equal leg, no trade dululah untuk EU. Kalau anda seorang position trade, anda dah masuk, Sophie. Kalau anda position trade, anda dah masuk. Kita bincangkan pasal EU punya position tu dah sebulan, bukan baru hari ni. Sebelum ni saya dah ni, tapi itu adalah untuk anda position trade. Tapi kalau anda day trade, kalau anda short term swing, anda akan dapati US dollar macam ni. Seminggu, 2 minggu dah saya cerita benda tu kan. Macam ni US dollar, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun kan. Tapi kalau anda position trade, anda dah masuk. Sebab stop loss anda besar, TP anda jauh. Itu adalah kepada, unless structure dia bertukar lah. Okay, setakat ni tak ada apa-apa. Untuk indeks, we might see pergerakan ini pada malam ni. Bergantung kepada movement Apple malam ni. Sekira ini tak break. Jadi ini boleh jadi 1, 2, 3. A, B dan C, 1, 2 dan 3 sebelum dia naik balik ke atas. Mind you, itu adalah salah satu daripada view. Itu alternate view ataupun seperti yang kita lukiskan sekarang. Ini adalah view yang lebih agresif sebab kita nak trade. Ini adalah wave 2 di sini. Ini adalah wave 1. 1, 2, 3 dah jadi. Lepas tu kita akan buat wave. Ini adalah satu dalam yang dalam yang hitam tu. Ini adalah 2 yang hitam. Dan kita sedang masuk dalam satu yang biru. Satu biru dekat sini. Okey. So sekiranya ini breakout, break high dekat sini. Dalam 5 wave structure, kita pergi kepada yang kecil. Anda trade yang ini dekat M15 hanya jika movement ini berlaku. Okey, dia mungkin ke bawah sikit. Selagi dia tak break this low, 1, 2, 3, 4, 5, dia break this high. Kalau dia break high sini, 1, 2, 3, anda boleh trade. Kalau itu berlaku. Hanya jika itu berlaku. Lain daripada tu, dia sideways. Selagi dia bukan break high ini, break high yang ini. Break high yang ini. Then, kalau dia break high dalam 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah satu merah. Dan anda tunggu yang kecil ni. Untuk nak masuk. Ini bagi mereka intraday M5, M15. Okey. Selagi dia tak break bawah ni, selagi dia tak break atas tu, anda tak trade indeks. Anda tak trade indeks. Sebab apa? Kita mungkin ada ke bawah, anda tengok kepada structure untuk DAX di sini. Untuk DAX. DAX dah break. Nampak? Mungkin kita akan ada satu lagi ke bawah. Wassalam Rosli. DAX dah break yang low yang dekat S&P 500 tadi. So, ini mungkin buat this move. 1, 2 dan 3. Sebelum naik balik ke atas. DAX anda tak trade. DAX tak break higher high. DAX tak break higher high. DAX tak ada. Stand on the side untuk DAX. Tetapi untuk US 500, 4 ni, tu saya kata tadi, 4 ni mungkin tak hold. Nampak? 4 ni yang DAX tadi dah break. Tapi kalau dia tak break, dia naik ke atas. Kalau anda nampak 5 lekuk, kalau dia buat macam ni, tak break, 1, 2, 3, 4, 5, syarat dia kena break high ini. Dia tak break, ni tak break. Sekarang ni ini tak break. Jadi kalau dia buat 1, 2, 3,
then anda trade daripada sini. Faham? Itu 3711. Itu M5, M15. Itu time frame kecil-kecil. Kalau tak malam ni adalah pada Isnin depan, this set up. Okey? Itu adalah untuk time frame yang lebih kecil. Benda yang sama kita sedang lihat dekat US 30. Depend kepada anda punya ni. Kalau anda equity lebih kecil, anda trade US 500. Equity lebih besar sebab US 30 ni lebih mahal. Jadi depend. Ini yang sama di time frame yang lebih kecil. Ada yang tanya, Zul, tak ada ke setup untuk yang kecil-kecil? Ni saya sedang sharekan setup untuk yang kecil-kecil. Jadi syarat dia adalah dia break this high. Sama ada dia turun ke bawah. Kalau dia ini hold, dia naik 1, 2, 3, 4 dan 5. Break high ini. Kena break high itu. 1, 2, 3 dan anda trade. Bukan break high ini, break high yang ini. Okey? Itu adalah 1, 2, dan 1, 2, 3, 4 dan 5 ke atas. Itulah untuk US 30. Faham? Ni M5 kita tengok ni. Dah dia tak ada sideways. Saya tunjuklah yang time frame kecil-kecil. Okey, H1 tak ada. H1 di sideways. Dia kena break this high. High ini kita dah ada breakout dekat daily. So, dia kena continue dekat H1 dan anda boleh trade dekat M5, M15. Kalau high ini dah berlaku higher high. Ini bukan higher high. Ini baru low high dekat M1 dengan M5. Dah kecil-kecil ni Rosdi. Kecil habis-habis. M1, M5. Dia kena break this high. Baru kita ada trend. Bukan break high ini. Maksud saya, bukannya break high ini. Kalau dia break high ini, dalam tu baru ada trend. Tapi dia belum continue trend yang besar. Dia kena break itu 1, 2, 3, 4 dan 5. Barulah kita continue this trend. Dia kena 2 fractal. Okey, itu adalah untuk US 30. US 100 pun sama, ini hampir nak break, nampak? Hampir seperti apa yang anda nampak dekat dengan DAX tadi. Jadi kalau low kat sini break, kita akan extendkan satu lagi structure ke bawah. Ini belum, dia belum break, dia tak break, saya tak lukis lagi. Sebab itu anda tak trade setiap lekuk. Tolonglah jangan trade setiap lekuk. Ini boleh 4, nampak 4 dia nampak pelik kat sini. Kecil je ke method, dia ke cute je 4 dia kan. Ini mungkin 3, lepas tu kita sedang buat 4. Okey. Ini pun sama, break higher high. So kalau dia buat 4, anda boleh trade dia. Kalau dia buat 4 di bawah ni, anda boleh trade dia. H4 pun sama. Kalau dia buat 4 ni, anda boleh trade dia. Itu adalah trade dekat M5, M15. Okay, hampir nak break. Kalau break, then kita akan buka 4 kita di sini. Lain daripada tu, anda tak trade. Lain daripada tu, tak ada. Mana lagi? DAX kita dah bincangkan, tak ada apa-apa. Ini masih sideways, ni dah buka ke bawah. So, kita dah ada at least 3 wave structure. At least 3. 1, 2 dan 3. Okey, ni tak ada. Ini tak break high. Ini tak break high. Jadi, kita tak ada apa-apa. Tak ada continuation. Tak ada. Okey. JP225, anda tahu struktur dia lain. Kita mungkin dah habis 1, 2 dia. Ini adalah 1, ini adalah, okey, ini adalah 1, ini adalah 2 dan kita continue. Okey, itulah untuk JP225. Nothing, don't touch it. UK 100 pun sama, nampak? 3 wave dah terbentuk. 1, 2, 1 more low. Satu lagi low untuk dia.
untuk ni. Ni dah ada setup. Ini dah ada. Anda boleh tarik Fibo daripada yang ini. Maksud dia macam ni Anda boleh tarik Fibonacci daripada ini. Okey, ni dah sampai. Jadi satu lagi low untuk dibuat di sini. Okey. Dan untuk continue. Okey, ini adalah untuk FTSE selepas sesi ni saya akan letakkan satu limit order di sini. Tarik kalau dia dah sampai macam ni, macam mana kita nak trade dia? Anda boleh buat benda ni guna internal punya equilibrium. Faham? Guna internal 100% yang ini. Okey. Usually saya tak minat untuk nak trade kalau dia dah lonjak lebih 50%. Tetapi disebabkan indeks-indeks lain tadi, saya berminat untuk nak cari untuk nak long indeks. Okey. Usually saya akan tak trade kalau dia dah lonjak lebih 50%. But disebabkan oleh indeks dia dah sampai 100, lepas tu dia lonjak 50%. Itu maksud saya. Tapi disebabkan oleh indeks-indeks lain, ini saya akan letakkan limit order FTSE. FTSE ni dah buat wave ketiga. Okey, UJ. UJ nothing. Seriously nothing. Dia dah buat higher high, tapi dia berada dalam zone resistance. Anytime kejatuhan disebabkan oleh US dollar weak. Bukannya disebabkan oleh yen yang kuat. This move could happen disebabkan oleh US dollar punya weakness. US dollar punya weakness. Nampak? Sama? Okey. Jadi itu adalah untuk UJ. UJ stand on the side. Stand on the side. Seriously. Anda akan dok kena simpang CEO. Dia kena stand. Tak ada. Untuk UJ. Euro JPY kita habiskan 4 tu. Nampaknya kita terangkit. Kita tak dapat nak buat apa kalau dia terangkit. Ini adalah A. Sama ada dah habis A ataupun tak habis A. Mungkin satu lagi high. Lepas tu 1, 2 dan 3. Ini tak ada. Nak trade, anda tak trade untuk EJ. Tak. Untuk nak long. Kita berminat untuk nak long sebab kita masih jangka indeks ke atas. Saya tak minat untuk nak masuk dia. Biarpun dia buat 1, 2 dan 3. Okey. Tak minat. Sebab di time frame besar dia tak break high lagi. So belum ada higher high. Internal structure, satu je structure dia. Dia macam kita buat support resist, kita pakai RBS SBR tu. Dia dah macam ni. Ini belum ada trend. Faham tak? Ni movement dia. 1, 2, 3. Kan? Ni mana ada trend? Kalau nak lukis low high, higher low, higher high. Low, high, higher low. Higher high dah ada? Belum. Macam mana kita nak kata ini dah ada trend? Tak ada. Tak ada. Kita baru saja ada 1, 2. Ini internal 3. Kalau ini break, then ini kita boleh trade. Kalau ini break. Kalau break high kat sini. Dan barulah anda ada benda ni. Dan barulah kita cerita pasal correction. Untuk nak enter. Barulah cerita RBS SBR. Faham? Itu tak ada. Ini tak ada. Ini tak break. So, tak ada. Itu adalah untuk EJ. GJ dah ada. GJ tak perlu buat yang bawah ni. Dia boleh habis dekat sini. Tapi sekiranya indeks buat yang tadi tu, satu lagi ke bawah, dan ini akan berlaku. Ini mungkin B1 lagi high, tak kisah. Tapi kalau indeks buat satu lagi low, wave 4 tak habis tadi, dan 4 ni masih lagi ke bawah. Itu tak perlu berlaku. Sebabnya kita belum nampak indeks kecuali DAX yang break ke bawah. Ini yang tadi tu, yang break ke bawah. Tapi lain-lain ni belum. Ni hampir. Jadi kalau ini break ke bawah, GJ kat sini akan buat satu lagi ke bawah.
Hopefully, apa yang kita ceritakan semalam, apa dia? Ini kena buat high sikit, jauh sikit. Then, baru kita buat benda ni. Kan? Sebab apa? Sebab equal leg dia. Equal leg daripada sini kepada fractal ini. Okey, untuk dia sampai 100, kalau kita ambil daripada internal, nak sampai ngam-ngam sama dengan yang besar, ini kena buat jauh sikit. Nampak tak? Ini kena buat macam ni. Barulah dia sama tempat 100. Baru kita ada confluence 2. Sebab itu saya nak tengok GJ ni jauh sikit. Baru dia tarik. Barulah wave 4 dekat index tadi. Nampak? Okey, jadi sekarang ni tak ada apa-apa. Don't touch it. Don't touch. Kalau dia buat benda ni, dia naik ke atas ni, sini B, dia jatuh balik, ini tempat entry. Faham? Ini tempat entry. Di sini. Kalau dia buat benda ni, dia kena buat jauh macam ni. Then dia tak break dan jatuh balik. Then itu tempat entry kita. Kalau dia break X tapi tak break high dekat sini, dia naik macam ni, lepas tu jatuh, itu apa? Kita akan jadikan ini sebagai Y. Dalam yang merah, W, X dan Y, ataupun kita akan jadikan ini sebagai wave 4 yang wave 2 yang merah. Ini dia. Wave 2 yang merah. Boleh? Apa pun dalam dua-dua situasi, kita tunggu apa yang jadi dekat sini. Kalau dia break X, tak break high, lepas tu jatuh balik, itulah correction yang lebih besar. Itu bermakna dekat index pun correction lebih besar. Double. Dia akan buat double. Okey, ini adalah untuk GJ. So, GJ a bit more ke atas untuk B ni, then wave C berlaku. Kalau itu berlaku, dan kita trade yang sini. Sama seperti AUD JPY, if sekiranya ini tak ada. Ini tak ada. Ini ke atas. AUD US dollar ke atas, AUD JPY ke atas. Jadi pullback ini tak ada. Ini tak ada. CAD JPY pun sama, saya tak nampak saya tak nampak commodity dollars nak pullback. Saya tak nampak. Biarpun indeks jatuh, saya tak nampak ini jatuh. Saya tak nampak itu jatuh. Euro, ada soalan untuk yen pair? Yang anda boleh tunggu adalah GJ. Ini kita boleh tunggu. Kalau dia buat ke atas macam ni. Kalau dia buat ke atas macam ni. Then kita tunggu yang sini. Boleh? Itulah untuk GJ. Kalau dia break high kat sini, itu bukan X. Itu adalah yang lebih besar. Kita akan tukar color ni. Color hitam. X kat sini. Ini adalah Y. 4 kita ni pindah sebelah sini. Sama juga. Trade juga di situ. Sebab apa? Sebab di time frame besar, ini dah ada high-high. Tak kisah. Kalau dia pergi naik ke atas, kita nak dia naik dulu baru dia jatuh. Sekarang anda tak sentuh dia. Sekarang anda tak sentuh dia. Okey? Itulah untuk GJ. Kalau boleh dia buat benda ni, lepas tu jatuh balik, kita trade dia. Euro US dollar. Euro US dollar kita habiskan pergerakan semalam. Dan kita jadikan ini sebagai double. Masih view ke bawah, faham sebab apa, Sufi? Sebab kita ada GU masih ke bawah. Apa jadi sekiranya GU di sini break 2? Sekiranya ini break 2. Ini naik. Dan break 4 dia macam ni. Itu bukan 4. Itu tak dapat jadi 4. Kalau itu berlaku, sini saya akan jadikan sebagai A, B dan C, W, A, B dan C, X, A, B dan C, Y, dah habis. Dolar habis.
Faham? Tak payah tengok jauh sangat. Dia break 2 saja. Dia break 2 je kat situ. US dollar base. Tak jauh lagi ni. Dolar tak ada dah. Dolar tak ada dah. Ya. Tapering ke apa ke, yang kita nampak dekat chart adalah benda tu. Ya. Semasa anda jangan sentuh dolar dulu. GU break yang itu, kita akan cari peluang untuk nak long dolar. Bagi mereka yang position trade, kita dah ceritakan benda tu 2 minggu, 3 minggu lepas. Untuk euro US dollar tak ada dah ke bawah. Kita akan ada euro US dollar ke atas, UJ akan jatuh. Saham akan naik. Itu adalah wave 1. Wave 1 of 3. Ataupun wave 5 yang extend antara 2 dekat saham, dekat equity index. Okey. So kita nak tengok pergerakan ni, ini tak jauh. Kalau dia break saja, US dollar base. Break ini, break sini. Break yang ini. Break high yang ini je, habis. US dollar tak ada dah. Faham? Boleh? Rosli, Fikri, Kimi? Okey. Ini simple je nak tukar dia. Nak tukar dia jadi A, B dan C, simple. Semasa kita lukis dia macam ni. Ini sebagai wave 1, 2, ini sebagai wave 3, 4 dan 5. Jadi kita jadikan A. Kan? Kalau dia break 2 ni, ini tak dapat jadi A. Tak dapat. Tak dapat. Dia break 2 saja sebab wave 4 tak boleh lebih daripada 2. Tak dapat. Apa tu? Belia. Kau ni cepat sangat type Rosli. Slow Rosli. Sabar. Tak dapat. Sebab itu saya katakan US dollar macam ni. Nampak structure ni? Nampak? Itu diagonal. Kalau dia nak jatuh pun, dia jatuh dalam diagonal. Jauh sangat untuk dia nak sampai tempat kita tadi tu. Try tengok ni. Jauh tu. 4 kepada 5. Macam 5 extend je. Dalam diagonal, 5 extension jarang berlaku. Tapi, selagi dia tak break, saya tak lukis. Dalam extension, 5 punya extension, dalam diagonal, 5 punya extension bukan tak pernah berlaku, tapi jarang berlaku. Maksudnya kita lukis chart macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 1 pendek, 5 panjang. Itu rupa diagonal dia. Itu jarang berlaku. Bukan tak boleh berlaku, tapi itu jarang berlaku. Biasanya, anda akan nampak diagonal sama ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasa diagonal. Satu lagi adalah 3 yang panjang sikit. 2, 3, 4, 5. Pendek. Apa 5 biasa pendek? Dia rare. Dia spesies rare. Bukan tak pernah, tapi kita memang dalam paket yang rare sekarang ni kan. Lepas COVID-19. So, nak kata dia tak jadi, kita kena tunggu dulu 4 ni break 2. 4 ni break 2. 4 ni break 2. Then, itu bukan diagonal. Then, kita dah ke atas. Alhamdulillah, dah ke atas. Euro US dollar pegang. Okey? Dia gelak kejam sikit. Setan ni rajim. Okey? Jadi itu dolar sekarang. Nampak? Itu jarang. Dia nak buat 1, 2, 3, 4 pelik rupa. Tapi selagi dia tak berlaku, kita tak dapat buat. Kita trade apa yang kita nampak. Bagi mereka yang ini saya orang kata dah jalan baru bagi tahu kan. Ini kita dah share sejak daripada market di sini. Sejak market naik ni, kita share pasal level ini. Jangan kata hari ni baru Zul bagi tahu. Tak ada. Itu dari market di sini. Bukannya hari ni Zul baru berita. Dia dah jalan ni bang. Kalau GU tadi break, ini dah tak ada dah. Ini dah jadi macam ni dah. Dah kena bye-bye. Tak apa. 1, 2, 3 ni masih boleh yang sini nanti.
Benda yang jarang-jarang nak berlaku. Ni movement dari tahun 2017 tau. Faham? Ni dari tahun 2017. Ni sini. Ini habis. Lepas tu ini trend. Ini correction. Nampak berkecamuk. Oh. Ini trend. Nampak cantik je rupa dia. Korektif 3. Kita jangka 5, 3, 5. 5 lah kat situ. Tu yang kita tunggu. Ni, ini korektif. Biarpun kita tandakan sebagai A, dia boleh jadi macam-macam lukis kat sini. Ini korektif. Ini contoh diagonal. Anda tengok diagonal ni. Tu contoh diagonal. Ini contoh diagonal. Ni contoh dia. Diagonal. Okey, belajar tengok besar sikit. Tengok chart besar sikit. Then trade ada dekat kecil. Okey, euro US dollar, GBP US dollar. Kalau ini berlaku, kalau yang tu berlaku, gold pergi mana? Gold. Okey. AUD, ini sama. Saya tengah cerita, benda yang sama berlaku pada waktu ini. Faham tak? Berlaku pada waktu ini. Pada waktu ini. Saya tengah cerita pasal yang ini. Benci kaun situ, jangan di count. Saya ada dia punya detail sampai kepada minuet. Yang itu tadi kan, yang cat lama dekat tempat lama tu ada. Siapa yang pernah tengok lah. Saya tengah cerita benda ni tau. Satu ni dalam fraktal yang akan datang. Yang ini. Waktu ni jadi, saham naik, dolar jatuh, yen jatuh, bukan, yen tak jatuh, UJ jatuh. Ada tengok apa, tengok tarikh dia. Ni 23 Mac. Saya sedang bercerita pasal movement ini dekat gold. Dia pergi zoom in pula. Movement ini dekat gold. Ni. Movement ini. Ini. Ni tadi sama. Dia dah lukis sendiri, guys. Movement ini dekat gold. UJ jatuh, yen pair lain naik, dolar naik, dolar jatuh, dolar pair naik, indeks naik, gold ni naik. Macam mana tu? Saya sedang ceritakan pasal sini, yang dekat sini. Yang dekat, mungkin dah start dah. Jangan. Tasik biru dia banyak toksik. Jangan. Bekas lombong emas. Faham? Saya sedang ceritakan benda ni dekat sini. Ini mungkin, ini tak ada dah. Ini 2, dah habis. Faham? Saya sedang ceritakan benda ni. Sini. Yang ini. Sebab itu goal anda tak pergi sell. Zul lukis ke bawah. Ya. Sebab belum ada bukti lagi. Kalau GU tadi, dia break 4, ini saya lukis ke atas. Tak ada dah saya lukis ke bawah. Faham? Kalau GU break 4 tadi, break 2, ini dah macam ni. Ini ke atas. Correcting mungkin satu correction macam ni. Correction kat sini. Lepas tu dah habis. Ke atas. Habis. Wassalam memang. Dolar tak ada. Ini simple je nak tukar dia jadi 5 wave. Ini boleh jadi 5 wave. Senang je nak jadikan dia 5 wave. Maksudnya dia tak ada ke bawah dah. Tapi sekarang ni dia tak ada set up untuk kita buat dia. Ini boleh jadi 3 wave. Ini simple je nak jadi 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Diagonal. Nampak? Lepas tu A, B, C. Dah habis. Faham? Sebab itu goal anda tak buat apa. Dia belum apa-apa. Belum ada. Kalau GU break tadi,
Itu lukisan dia. Tak ada dah. Dua ni kat sini. Sikit sekarang tak sampai ikut. Ya memang. Faham? Jadi ini tak perlu jadi tau. Ini tak perlu jadi. Tapi belum ada set up dia. Sebab itu saya tak dapat nak masuk. Bagi mereka yang agresif, kalau GU wave 2, break wave 4, sini ada nampak 3 wave, anda boleh cari long di sini. Sebab gold tak akan ke bawah lagi dah. Habis. Gold macam ni, gold macam kat sini. Gold macam yang ini. Mana dia? Mana tadi? Ni yang ini. Yang sini. 23 Mac. Ini. Movement ini. Faham? Dalam skala yang lebih kecil di sini. Ini, waktu ni. Waktu ini. Ini dah jadi sini. Ini dah jadi sini. Faham tak? Benda yang tu. Benda yang ini. Benda yang ini dah jadi dekat sini. Dalam time frame kecil. Broccoli kecil-kecil tu. Faktor dia cuma US dollar sekarang. Tu je cerita dia. Satu dah ada dalam diagonal kat situ. Sini boleh buat 3 wave. Boleh masuk tak? Tak ada. Tak ada set up lagi. Itu cerita belakang dia. Tapi itu cerita struktur dia. Kita nak trade bila nampak bentuk berulang. Tu je. Ya, bagi mereka agresif, sekiranya GU break 4/2, this pullback dah habis. Nampak acceleration kat sini rupa dia macam mana? Nampak acceleration kat sini rupa dia macam mana? Faham? Acceleration dekat sini, ni, sini. Itu adalah wave 3 dalam 3 dalam 3. Faham? Tak faham, saya tak tahu lagi lah. Dah 20 minit cerita benda tu. Ni. Okey? Asalkan anda tak pergi short. Kalau gold jatuh, anda tak buat apa. Kalau GU tadi break, then ini ke atas. Kalau GU ke bawah, then dua ni jadi. Itu je cerita dia. Benda yang sama. Benda yang sama kat sini, kita dah habis ini. Ini dah ada. Dalam brokoli kecil. Brokoli besar. Tu brokoli kecil. Tu dia. Sini ada nampak UJ tadi jatuh. Yen pair lain naik. Kan? Tu cerita dia tadi kat sini. Indeks naik. Macam mana gold naik, indeks naik? Dah kat chart tadi waktu ni bulan Mac. Benda sama. Ni. Ini naik waktu ni, tengok Ini adalah daripada apa tu? Mac. Mac sampai sini. Okey? Ada tengok UJ. Mac. Okey, sampai sini. Sama. Turun. Yen pair lain. Mana dia? AJ, GJ. Sama je lah. AJ. Yen pair lain naik. Mac. Sampai sini. Faham? Jadi kita sedang tengok benda yang kecil dan gold. Mac. Sampai sini. Okey, acceleration 3 dalam 3. Index itu adalah fixed dynamic itulah fixed dynamic. Di mana indeks pada waktu itu sedang naik dalam wave 5. Tadi tu wave 1.
Ini dalam wave 5. Boleh? Tengok kita sedang mungkin akan melihat something yang kita panggil sebagai inverse dynamic. Dalam inverse dynamic, sekiranya USD JPY songsang, inverse songsang. Faham? Inverse tak sama, UJ jatuh, yen pair lain naik, gold, dollar pair, itu masa terbaik untuk ada trade benda-benda tu. Itu masa terbaik untuk anda trade benda-benda tu. Gold tadi anda tak akan nampak lagi dah price macam ni. Anda tak akan nampak dah price ni. Itu kalau anda kata gold dah mahal sekarang, dah belum. Gold belum mahal sekarang. Yeah. Some are looking at 2,700. Yeah. Some analysts are looking, yang buat edit wave are looking at 2,700. Ni maksud saya. Gold ni. Mana? Daripada kosong, A, B, C dia 2,700. C dia. Atas ni. Anda tak akan nampak dah gold price sekarang. Normal. Ini breakout, faham tak? Ini breakout, kita ada pullback. Bulan 8 punya breakout, kita ada pullback. Even Bitcoin. Anjing juta-juta pun dah ke bulan. Itulah. Gold tak pergi lagi. Nampak, Sufi? Bila waktunya, bila orang nak masuk kripto dan kripto mahal, people will start looking. Macam ni. Kalau anda pegang kripto, anda tahu dia adalah satu aset yang volatile kan. Jadi kalau anda nak masuk lagi, membeli lagi, harga dah mahal, anda akan start diverse. Anda akan start diversification anda punya portfolio. Kalau anda seorang berfikir sebagai seorang investor lah, anda akan cari, okey, aku dah ada untung on paper dalam kripto tadi kan. Aku nak masuk lagi. Tapi, dah ke bulan ni. Okey? Anda tak nak masuk, anda tunggu dia pullback. Okey? The moment anda tak masuk, mungkin ada panic buyer lain masuk yang last minute harga dah naik, baru sedar pasal Shiba, Inu, apa-apa anjing semua kan disebut, Doge apa semua lah, baru nak masuk. Dan pada waktu tu, yang asal tadi, dia orang tak masuk. Dia orang akan start memikir, so dia dah ada duit, dia akan start membeli aset lain. Membeli rumah, membeli saham, membeli yang lebih tradisional, gold, altcoin. Kalau dia pullback, itu je. Dia masalahnya yang FOMO ni. FOMO. Elakkan benda-benda tu, Imun. Benda dah naik, baru nak masuk. Orang dah start, dah habis untung, kau baru nak masuk. Bila anda tengok semua orang cerita pasal Bitcoin, waktu tu anda tak masuk. Faham? Orang semua cerita pasal Shiba, pasal anjing-anjing semua tu, waktu tu anda tak masuk. Kalau anda dengar kan, mak pun sebut, kau tak main kripto ke? Kau main forex ke? Main. Kau duk main forex, tak main kripto, aku dengar orang semua. Masa tu anda tak jangan masuk. Kalau mak anda bagi tahu. This is gold di tahun lepas. Yap. Armageddon analysis. Biasalah. Tunggu nak jual je. Dia jangan jual. We want. Tunggu dia pullback masuk lagi. Jangan jual. Benda tu tengah trend macam tu trend. Janganlah jual. Aduh. Itu 5-6 tahun lagi pun pegang kan. Waktu awal-awal ni pegang. Yang masuk awal-awal ni. Nanti akan ada yang belakang-belakang tu masuk. Orang baru nak sedar benda tu. Dia pun nak jual. Janganlah jual. Simpan benda tu. Tu dapat harga cantik. Tapi ini belum lagi. Ini dia nak pergi jual. Simpan. Okey. Jadi apa untuk gold ni kita nak tengok GU tu. GU sekarang dekat.
GU dekat tadi. Dekat. Break anda dah tahu dah ke mana. Hold. Jangan trade. Melabur, simpan. Dia macam coin ni semua. Anda jangan trade. Ini buat macam anda beli komoditi tau, simpan. Faham? Sama macam gold. Gold bukan instrumen untuk anda trade tau. Bagi saya lah, kalau tanya saya, gold bukan something yang anda nak trade. Gold ni something yang anda nak simpan. Instead of anda simpan, so anda tak dapat nak simpan futures gold sebab dia ada maturity. Kalau anda diversify sikit, anda tengok benda ni. Kita dah cerita benda ni kan? Siapa ingat kita cerita benda ni? Siapa ingat kita cerita benda ni? Berik. Duit tak pernah banyak dah. Duit tak ada banyak. Duit tak akan, dia satu je duit. Duit tak pernah cukup. Duit dia tak ada cerita banyak sikit. Duit dia cukup tak cukup. Dua je. Duit tak ada cerita banyak tak banyak. Banyaknya duit kau tak ada. Cukup tak duit kau ataupun tak cukup tak duit kau. Duit dua je. Duit tak pernah banyak atau sikit. Salah tu. Tak ada banyak. Harta ni dia tak pernah banyak harta ataupun sikit harta. Tak. Dia cukup harta dengan tak cukup harta. Itu kata-kata hikmah hari Jumaat ni. Faham? Nak hold yang projek bagus. Betul-betul. Yang tu boleh, Wiman. Sebab yang lain-lain tu lebih kepada sentimen. Baca white paper dia, Wiman. Saya tak dapat sebut banyak, itu jadi nasihat pelaburan. Faham? Okey, ini dah 5 tau. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin kita tengah tengok truncation. Sama ada ini 1, 2. Saya tak dapat lukis dia macam ni. Faham tak? Berik ni saya tak dapat lukis dia extend. Kalau dia pergi extend, gold tadi pergi 1,500. Saya tak nampak ini pergi extend. Ini cukup 5. Tak ada marah hari ni. Hari Jumaat lapar. Faham? Ini 5 wave. Ini 3 wave. Ini dapat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah W, X dan Y. Berik. Jadi saya tak dapat extend ni ke bawah. Kalau saya extend ni ke bawah, gold tadi pergi 1,500. Saya tak dapat bayangkan gold pergi 1,500. Boleh tak? Boleh. Tapi saya tak dapat nak bayangkan ini jatuh jauh sangat. Tazkirah Jumaat. Faham? Boleh. Boleh. Tapi jauh sangat lah. Kalau ini extend ke bawah, kalau ini extend, ini 1, ini 2, ini extend 3, 4 dan 5. Dan lengkapkan equal leg ini. Dan baru dia ke atas. Kalau itu berlaku, anda rasalah. Ini kat weekly chart ya. Gold jadi apa? Chart ini, bulan 8, dia sama dengan gold. Faham? Ni gold. Dia sama dengan gold. Kalau yang tu tadi buat benda tu, yang ini buat macam ni. Buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni wave 2. Gold 1,500, 1,400. 5 minit lagi. Astaghfirullahalazim. Jadi, berik, faham? Kalau anda tak nak simpan gold, tak nak simpan apa, gold ni 1,700. Ni 20 berapa dolar tu? Mata tak nampak ni. Kejap saya tukar dia jadi kala hitam pula. Susah betul mata ni. Berapa tu? 18 dolar. Jauh. Faham? Tak faham juga? Okey, faham sendiri. Saya dah sebut benda tu. Okey? Ada gold. Setiap hari tanya, gold naik ke turun? Gold naik ke turun? Kenapa tak masuk benda tu? Lagi jelas. Itu lagi jelas. Lagi murah. Kan? Boleh tak pakai leverage. Boleh ada holding. Kalau dia jatuh pun boleh hold.
Ni gold baru nak depo, belum depo dia dah tak ada akaun. Teruk sangat. Sekejap naik, sekejap turun. Nah, ni. Boleh? Kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ni. Banyak sangat kongsikan, takutnya dia jadi benda lain. Sebab tu saya tak nak kongsi. Bukan. Saya kongsikan setup. Saya kongsikan apa struktur. Anda masuk, anda tak masuk, bergantung kepada anda. Ini bukan nasihat jual beli. Ini bertujuan untuk berkongsi bagi tujuan pendidikan. Kena ada disclaimer kat situ. Kita sambung balik selepas break ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita rangkumkanlah apa yang kita dah bincangkan tadi. So, indeks dua senario, sama ada movement sekarang ni dah habis dan kita dah memulakan wave 3 ke atas, 1, 2 dan 3 ke atas dalam wave 5, ataupun 1, 2, 3, 1 lepas tu jatuh 1 lagi. Itu adalah untuk indeks. Kalau dia jatuh ke bawah 1 lagi, anda trade di sini. Kalau dia break high yang ini, high yang di sini, anda trade bila ada pullback antara dua. Tak ada cerita terlepas entry. Lepas ni kita sambung market dynamic. Okey, itu adalah untuk US 500 setup yang sama untuk US 30. Kenapa kita jangkakan ada ke bawah lagi? Ini dah dekat tapi tak break, nampak? Kenapa dia tak nak break kan? Dia tak nak break. Ini 1, 2. Jadi kita ada DEX yang break ke bawah, ini mungkin dah habis. Kalau dia habis, itu A, B dan C. Apa ni, JP225 tak ada apa-apa. UK ni pun dah sampai. Ni dah sampai. Nampak dia dah habis. 4 tu dah habis. UJ shorter term, ini mungkin dah sama, dah habis, dah ada 3 wave. Ini boleh jadi 2 ke 4 tu kat situ. Benda sama. Okey, asalkan anda tak short dia pada waktu ni, anda okey. H1 ini pun sama untuk EJ, ini mungkin A, B dan kita lonjak ke A, B pula. 1, 2 dan start balik ke atas. GJ pun sama. Kalau dia buat ini, kita trade. Kalau dia tak buat ini, jangan. Dia mungkin naik, lepas tu junam balik. Jadi tak ada. AUD JPY menunjukkan bahawa ini dah masuk wave 3. Ini 1, 2, 3 dalam 3. So mungkin GJ tadi tak ada dah ke bawah. CAD JPY ini dah lonjak ke atas sama dengan minyak. Euro US dollar kita mungkin sedang habis ataupun dah habiskan B di sini. Ini sebagai flat A, B dan C. Jadi ke atas. Untuk shorter term, tengok kepada kawan kita ni. Ini kunci dia sekarang ni. Whether 4 ni break 2 ke tak. Kalau break 2, habis. Nadai berita. Tak ada cerita dah dia. Habis dah dolar. Faham? Duit har. Tak ada hal. Tu dia. Tu bahasa Bidayuh dengan Iban. Yang pertama tadi Iban, yang kedua tu Bidayuh. Okey, habis. Dia cerita tasik biru tadi keluarlah bahasa Bidayuh sikit. Okey. AUD US dollar saya letakkan sebagai triangle untuk bagi struktur ini berjalan dalam motif supaya dia 4 yang sama. Saya tak suka lukis triangle tapi terpaksa untuk lukis triangle. Benda yang sama kita nampak untuk New Zealand dollar. Untuk nak bagi ini jadi 1, 2, 3. Okey. Itu bermakna untuk UCAD dah start ke bawah. Ini 1, ini 2. Dan start ke bawah. Gold. GU. Tengok GU. Kalau GU break, ini kita dah start lukis kat atas. Gold belum nampak structure dia. Stand on the side. Jangan short. Dia jatuh, tunggu kat bawah sana untuk long. Tak payah trade setiap lekuk dia. Ni naik turun sebatang candle, alhamdulillah. Janganlah trade macam tu. Saya nampak ramai suka trade sebatang saya. Alhamdulillah, gold, aku dah profit. 50-50 tu. Sebatang candle. Saya pun tak tahu ni jadi candle kan. Ni saya tak pakai candle pun. Candle.
Ini color hitam ke apa ni? Tak dapat payah trade macam tu. Sebatang naik, sebatang turun, mata tak lekang, ya. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas dia trade. Duk letak tengok je chart kan. Payah trade macam tu. Biarkan structure tu habis, trend continue, dah ada trend. Semasa belum bentuk trend. Jadi tak bentuk trend, kita tak tengok. Silver pun sama. Tak bentuk trend, kita tak tengok. Tengok GU tadi break, dan kita tahu trend dia dah continue ke atas balik. Dan kita carilah peluang untuk long. Bila trend terbentuk. Minyak nampaknya ini mungkin trunket. Ini mungkin trunket. Maksudnya 4 ni kat sini. Minyak. 7. Tak, saya pelik kan. Suka trade setiap sebatang. Payah trade macam tu. Trader tahulah. Saya pernah buat. Waktu saya tahu. Tengok satu kan. Dia punya berdebar tu sampai pergi M1. Kalau anda dari trade H1, lepas tu ada tengok M1, tutup chart. Nasihat saya tutup chart. Anda tengah melayan jiwa, bukan melayan trade. Anda sedang melayan jiwa. Anda tak akan ikut teknik anda. Teknik tadi H1. Anda tengok M1, M5, M15. Dan tutup chart. Delete MT4 dulu. Baca Yasin 17 kali. Dan baru anda buka chart balik. Itu terbaik. C dia boleh habis. Ini boleh 5. Dan apa benda ni? Copper ni dah start buat wave 3 dalam 3. Asalkan anda tak short dia. Saya duk kongsi, jangan short, jangan masuk yang ini. Ini mahal tau. Masuk company dia. Dari bila kita cerita pasal company tu? Dah muak saya sebut dia. Tengok company, search dekat Google, top 10 copper company. Cari. Lepas tu ada tengok structure 3711, trade. Okay? Euro AUD ni extend ke bawah. Extend lagi ke bawah. Euro GBP Euro GBP ini mungkin habis. Saya tak nampak ini sebagai wave 4. Tengok weekend ni lah sama ada saya akan tukar dia kepada chart lain. Maksudnya B kita ini sebagai flat tau. Ini faham tak maksud saya? Ini sebagai 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3 flat, 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ada running. Pergi tengok dalam nota apa itu running flat. Dan kita dah start ke atas. Itulah kelemahan US dollar, Euro GBP. Jangan kejar yang hujung-hujung ni. Faham? Kita mungkin sedang melihat running flat. Tengok dalam nota apa itu running flat. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lebih. Lepas tu 5 dia tak break bawah ni. Itu running flat. Nampak macam tu. Kalau itu 3 kat sini. 4 kat sini. Ini adalah diagonal 5. Ataupun sini 3. Kalau tak nak susah sangat lukis, 3 kat sini. Ini 4. Ini 5. Kalau malas lukis lah. Kalau setakat elite wave ni macam-macam boleh buat. Okay. Euro GBP. Jangan sell, jangan buy, belum masanya. Anda tak pergi cari peluang sell untuk dia dah. Sebab kalau US dollar lemah, ini naik. Ingat tak March tadi? Ingat tak cerita-cerita pasal March tadi? Dolar lemah kan? Mana kita tadi? March. March. So tengok kepada ni movement ini. Okey, jaga-jaga sikit. Untuk Euro GBP ini mungkin dah habis running flat dan ke atas. Jaga-jaga sikit. GBP AUD saya tengah tunggu untuk 2 ni berlaku.
Kalau dua tu berlaku, kita akan short dia. Instead of GA, tunggu ini. GN. Ini mungkin dah sedang berlaku. Ini mungkin dah start berlaku. Dua ni kita akan short. Kalau running flat memang payah. Kalau flat payah. Kalau flat memang payah. Jadi kalau ini berlaku, sini berlaku, kita akan short. Inilah wave 3 dalam 3. Biarpun dia tak buat lower low sini, ini lebih kepada faktor market dynamic. Ini kita akan trade wave 2 nanti. Okey, habis. Kita dah cover semua. Cari peluang untuk GN, cari peluang untuk Yen Pair, GJ, sekiranya satu lagi pullback berlaku selepas high. Tengok GU, itu kunci dia. Gold jangan sentuh dulu, silver jangan sentuh dulu. Euro US dollar, siapa yang position trade, anda sepatutnya dah pegang something. GU 2 dengan 4 tadi, pergi tengok. Tengok-tengok benda tu. Okey. So, kalau tak ada soalan mengenai pasaran, kita masuk dan